Silicon Valley Bank (SVB) yang berpangkalan di California, Amerika Syarikat merupakan bank ke-16 terbesar di Amerika Syarikat sebelum ianya runtuh pada Jumaat 10 Mac 2023, menjadikannya bank kedua terbesar yang telah gagal dalam sejarah kewangan Amerika Syarikat. Pada tahun 2008, krisis kewangan Amerika Syarikat disebabkan oleh kegagalan dalam pasaran perumahan juga mengakibatkan dunia terjerumus dalam kemelesetan ekonomi, dan Washington Mutual Bank, iaitu bank yang menyediakan perkhidmatan simpanan deposit dan pinjaman terbesar di Amerika Syarikat ketika itu dengan aset bernilai $309 bilion telah runtuh. Tahun 2023, SVB yang telah beroperasi sejak tahun 1983 dengan operasi tertumpu dalam ekosistem startup atau pemula teknologi mengalami situasi di mana berbilion dolar wang milik pemilik akaun tidak dapat dikeluarkan setelah bank kehabisan wang. Antara perniagaan yang terkesan ialah pemilik platform permainan atas talian Roblox dengan $3 bilion simpanan deposit dan syarikat penstreaman TV Roku yang mempunyai $480 juta simpanan deposit di dalam SVB. Apa yang telah berlaku ialah situasi bank run, iaitu pengeluaran wang secara besar-besaran oleh pelanggan setelah menerima informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh bank. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana sebuah bank yang besar di Amerika Syarikat iaitu SVB runtuh dalam masa yang singkat. Teruskan menonton. Silicon Valley Bank (SVB) bukan sekadar sebuah bank, bahkan ianya adalah seperti saluran arteri utama bagi menyediakan pembiayaan kewangan dan pusingan modal bagi kebanyakan syarikat pemula dari sektor teknologi. SVB ditubuhkan pada tahun 1983 dan berpangkalan di Santa Clara, California. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, SVB menjana keuntungan lumayan dari pelanggannya disebabkan industri teknologi mula berkembang pesat, dan menjelang 2011, SVB berjaya membuka banyak cawangan di dalam dan luar negara. Sebelum ianya runtuh, SVB mempunyai cawangan di United Kingdom, China, Denmark, Jerman, India, Israel dan Sweden. Ianya adalah bank ke-16 terbesar di Amerika Syarikat, dan seperti bank komersial yang lain, SVB menyediakan servis seperti simpanan deposit, pembayaran, pelaburan, pengurusan aset dan banyak lagi. Seperti namanya, SVB menjadi bank pilihan bagi lebih 1,550 syarikat yang majoritinya berasaskan teknologi di hub perniagaan Silicon Valley. Pada penghujung 2021, deposit wang pelanggan di SVB berjumlah $189.2 bilion, meningkat daripada jumlah 102 bilion pada tahun 2020 dan 48 bilion pada tahun 2018. Harga saham SVB juga meningkat 3 kali ganda dari tahun 2018 sehingga 2021. Ini berikutan pembangunan pantas dalam dunia digital dan permintaan tinggi bagi produk serta servis teknologi pada waktu itu. Malah sewaktu pandemik COVID-19 melanda, walaupun banyak sektor yang terkesan, dunia teknologi terus berinovasi dan mendapat permintaan. Dalam laporan suku keempat tahun 2022, SVB menyatakan ia mempunyai aset sebanyak $209 bilion dan simpanan deposit sebanyak $175.4 bilion. Akan tetapi, operasi SVB agak berlainan daripada standard industri kewangan kerana ia memfokuskan pelanggan dari satu sektor sahaja, iaitu teknologi, dan ini juga salah satu faktor SVB berdepan dengan masalah kerana tiada kepelbagaian pelanggan. SVB mempunyai pelanggan dari usahawan yang baru memulakan perniagaan sehingga mereka berjaya menjadi syarikat global seperti Uber dan Airbnb. Tidak semua bank mahu menerima pelanggan daripada syarikat pemula kerana kedudukan yang masih belum kukuh, dan kebanyakan bank memerlukan rekod 5 hingga 10 tahun kewangan syarikat untuk mendapat pembiayaan pinjaman. Akan tetapi, SVB mempunyai hubungan yang baik dengan golongan usahawan seperti ini dan membantu mereka. Hampir separuh syarikat dalam sektor teknologi dan penjagaan kesihatan yang disenaraikan di pasaran saham Amerika Syarikat pada tahun 2022 berurusan dengan SVB. Bagaimana bank membuat keuntungan? Institusi bank sendiri adalah sebuah perniagaan dan sentiasa mahu menjana keuntungan. Sistem yang digunakan oleh bank seluruh dunia dalam ekonomi moden pada hari ini ialah fractional reserve banking yang menetapkan bank untuk mengekalkan hanya sejumlah wang di dalam akaun pendeposit, manakala baki selebihnya wang pelanggan digunakan untuk memberi pinjaman kepada pelanggan yang lain atau untuk dilaburkan. Kadar faedah dari pinjaman dan pelaburan inilah yang akan menjana keuntungan bank berkali ganda daripada simpanan asal pelanggan.
Contohnya, sistem bank pusat iaitu Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menetapkan bank-bank di Amerika Syarikat menyimpan 10% daripada jumlah wang pelanggan. Oleh itu, sekiranya pelanggan memasukkan 1,000 ke dalam akaun di bank, 900 digunakan untuk pembiayaan pinjaman kepada pelanggan lain atau pelaburan. Bank juga menggalakkan pendeposit menambah wang ke dalam pelbagai jenis akaun simpanan dengan memberi kadar faedah tertentu untuk mengelakkan pelanggan menggunakan wang untuk membuat pelaburan berisiko tinggi di luar. Konsep fractional reserve banking ini juga diguna pakai kerana mengetahui tidak semua pemilik akaun mahu mengeluarkan semua wang dari bank pada waktu yang sama. Dan sekiranya berlaku pengeluaran wang yang banyak daripada segelintir pelanggan, bank masih mempunyai akses wang yang cukup daripada akaun-akaun pendeposit yang lain untuk digunakan. Kebaikan dari sistem ini ialah untuk membolehkan bank-bank menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan menjadi medium perantara untuk memberi pinjaman wang kepada ramai pelanggan bagi membesarkan perniagaan masing-masing. Akan tetapi, kelemahan fractional reserve banking ini ialah apabila kesemua pelanggan mahu mengeluarkan simpanan deposit mereka pada masa yang sama atau berlakunya situasi bank run, maka bank tidak dapat memenuhi permintaan kesemua pelanggan jika gagal mendapatkan dana secukupnya dengan cepat. Ini yang telah berlaku pada SVB dengan jumlah pengeluaran dibuat mencecah 42 bilion US dolar pada 9 Mac 2023 menyebabkan bank tersebut kehabisan wang dan meninggalkan baki negatif sebanyak 958 juta US dolar. Pada hari berikutnya, SVB runtuh sepenuhnya dan diambil alih oleh pihak berkuasa. Berita tentang keruntuhan bank yang besar ini menyebabkan situasi panik sehingga pasaran perbankan di Amerika Syarikat kehilangan kira-kira 50 bilion US dolar dalam masa beberapa hari. Bagaimana bank run berlaku? Pendeposit di dalam SVB ialah majoritinya pemilik perniagaan yang berkecimpung dalam sektor teknologi. Oleh itu, mereka mempunyai simpanan bernilai ratusan ribu atau jutaan dolar berbanding kebiasaan pemilik akaun peribadi di bank yang lain. 90% pemilik akaun di SVB mempunyai simpanan melebihi 250,000 US dolar, iaitu jumlah simpanan yang dijamin oleh kerajaan Amerika Syarikat sekiranya bank menghadapi krisis sehingga perlu dihentikan operasi. Keruntuhan SVB berlaku dengan sangat pantas. Ia bermula pada 8 Mac 2023 apabila bank tersebut mengumumkan dalam laporan pelaburan suku tahunan untuk mengumpul 2.25 bilion US dolar dana kapital bagi menampung kerugian sebanyak 1.8 bilion US dolar setelah menjual aset pelaburan iaitu bond kerajaan. Para pelabur menerima berita tersebut sebagai satu petanda bahawa bank sedang berada dalam masalah kewangan dan tidak mempunyai wang yang cukup. Pelabur bertindak pantas menjual saham menyebabkan hari berikutnya saham mewakili SVB yang didagangkan di pasaran menjunam sebanyak 60%. Dalam masa 24 jam, kerugian saham syarikat SVB berjumlah lebih 161 bilion US dolar. Menerima maklumat mengenai saham bank yang menjunam, para pemilik akaun di SVB mengeluarkan wang deposit mereka beramai-ramai. Pihak bank cuba mengawal situasi dengan meminta para pelanggan supaya tidak panik. Akan tetapi pada 9 Mac, terjadi situasi bank run bermula di mana para pelanggan mengeluarkan sebanyak 42 bilion US dolar wang dari akaun mereka dan bank juga tidak dapat mencari dana yang cukup untuk menampung pengeluaran yang sangat besar. Pada 10 Mac, aktiviti dagangan saham milik SVB dihentikan dan kerajaan Amerika Syarikat melalui Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan FDIC mengambil alih SVB kerana khuatir apa yang berlaku pada bank tersebut boleh mengakibatkan kesan negatif kepada sistem kewangan. FDIC telah mengeluarkan sebanyak 40 bilion US dolar dari akaun am pembendaharaan negara untuk menguruskan masalah SVB, iaitu merupakan satu jumlah besar berbanding pengeluaran yang pernah dibuat sebelum ini. FDIC memberi jaminan bahawa pelanggan yang mempunyai simpanan di bawah 250,000 US dolar dapat mengeluarkan wang pada 13 Mac dan semua aset SVB akan dicairkan untuk menjelaskan baki hutang yang ada. Berita mengenai SVB diambil alih oleh pihak FDIC juga menyebabkan bank-bank lain terkesan dengan nilai saham perbankan turut menurun lebih 20%. Maka dalam tempoh kurang 40 jam, SVB sebagai institusi perbankan selama 40 tahun telah runtuh dengan meninggalkan baki negatif 958 juta US dolar. Kenapa SVB mengalami kerugian? SVB mempunyai portfolio pelaburan yang terhad dengan hanya 40% wang digunakan untuk pembiayaan pinjaman dan 60% yang lain dilaburkan bagi membeli bond jangka panjang pembendaharaan Amerika Syarikat untuk mendapat keuntungan dari kadar faedah tahunan.
Bond kerajaan adalah aset security yang dikeluarkan oleh sebuah kerajaan untuk menampung hutang kerajaan. Dengan kata lain, pelabur akan memberi pinjaman kepada kerajaan dan pelabur mengutip keuntungan dari kadar faedah tahunan seperti ditetapkan pada awal pembelian. Bond kerajaan mempunyai risiko minimum dengan kadar faedah agak rendah dan bond jangka panjang mempunyai kematangan dalam tempoh 10 hingga 30 tahun. Setelah tarikh matang, pelabur akan mendapat kembali jumlah wang yang dipinjamkan kepada kerajaan semasa pembelian bond tersebut. Selepas krisis kewangan 2008, antara peraturan baru yang ditetapkan oleh Kerajaan Amerika Syarikat ialah untuk firma kewangan mengurangkan pelaburan berisiko tinggi dan menggalakkan pelaburan melalui pembelian bond kerajaan. Namun, situasi ekonomi semasa banyak berubah dengan tekanan inflasi memaksa kenaikan kadar faedah oleh bank pusat menyebabkan pelaburan bond jangka masa panjang kerajaan menyusut nilainya dan bank mengalami kerugian. Secara kebiasaannya, bank-bank komersial menjana keuntungan yang banyak dengan mengenakan kadar faedah atas pelbagai jenis pinjaman yang ditawarkan kepada pelanggan dan ini tidak dilakukan oleh SVB. Portfolio pelaburan yang terhad dimiliki oleh SVB yang tertumpu kepada bond kerajaan adalah salah satu sebab bank tersebut kekurangan dana dan kemudian terpaksa menjual bond tersebut dengan harga lebih murah dan lebih awal dari tarikh matang. Dalam kes SVB, sebahagian besar pelaburan yang bernilai berbilion dolar digunakan untuk membeli bond kerajaan yang mempunyai tempoh matang dalam jangka masa lama. Nilai bond menyusut kerana pada tahun 2022, pihak Bank Pusat Amerika Syarikat mula menaikkan kadar faedah pinjaman secara agresif bagi mengatasi inflasi yang menyebabkan SVB tidak dapat memperolehi faedah keuntungan tahunan secukupnya dari bond. SVB bertindak menjual sebahagian bond kerajaan tersebut kepada bank pelaburan Goldman Sachs dengan harga 21.4 bilion US dolar berbanding harga asal 23.97 bilion US dolar dengan kerugian sebanyak 1.8 bilion. Tambahan lagi, pasca pandemik COVID, kebanyakan perniagaan dalam sektor teknologi turut mengalami pengecilan operasi termasuklah perberhentian pekerja menyebabkan simpanan deposit di dalam SVB berkurangan. Akibat kerugian dialami dan dana yang semakin menyusut, bank tidak dapat menampung pengeluaran wang deposit para pelanggan yang dilakukan secara serentak dengan jumlah yang banyak. Kesimpulannya, banyak sistem yang diguna pakai pada hari ini, termasuklah dalam institusi kewangan dan perbankan, boleh berjalan dengan lancar apabila keadaan kekal normal. Akan tetapi, sekiranya berlaku panik dengan tersebarnya informasi dengan pantas, maka sistem tersebut akan runtuh sekelip mata, seperti yang berlaku pada Silicon Valley Bank dalam masa kurang 40 jam. Situasi bank run pada 9 Mac 2023 menyebabkan sehingga 42 bilion US dolar wang dikeluarkan. Kini, 14 tahun selepas krisis kewangan 2008, pengguna bank kembali bertanyakan soalan, adakah simpanan di bank adalah selamat? Ini menunjukkan kerapuhan dalam sistem ekonomi moden yang diguna pakai di seluruh dunia pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.